Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara-saudari pengacara majelis yang berhormat Ustaz Ahmad Tamizi Sulaiman, Ahli Parlimen C, yang bahagia Tuan Haji Abdul Halim Harun. Lama tak tengok orang belah rambut tengah. Rupanya nak kenal tengok orang di Dewan Bahasa baru ada belah rambut tengah. Kedah ni lama dah tak ada Cik Mak lah. Kena tulis satu puisi tentang belah rambut tengah. Belah rambut tengah ni mewakili orang baik-baik. Orang yang rambut belakang macam saya ni kau tak boleh percaya sangat. Rambut macam OCPD tu lagi tak boleh percaya. Yang bahagia Tuan Haji Abu Hassan Murad, Ketua 1 Angkatan Sastrawan Nasional Asasi Kedah. Yang berhormat Ustaz Maisa Syafi'i, Adun Belantik, Cik Suhaimi Iman, DOC, yang diraikan Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusuf Hassan, penulis buku biografi sastrawan negara Canon Ahmad, anak nan bertuah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, pertama sekali syukur kepada Allah SWT dapat kita merealisasikan program ini yang tertangguh beberapa kali. Tangguh tu pasal PKP lah, bukan pasal saya ni. Prof WhatsApp pasal B tak boleh main, tak pasal PKP. Ini bagi kita memperingati seorang tokoh besar di daerah C ini, dan saya yakin jabat daerah telah pun memilih nama ini untuk menamai beberapa jalan dan monumen penting di daerah Sik sepenuh nama Cikgu Shah-Non Ahmad. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, Angkatan Sastrawan Nasional Kedah, Jabat Ahli Parlimen Sik kerana menganjurkan majlis pada tengah hari ini. Hadirin sekalian, Kedah ni negeri jelapang padi, subur dengan padi, tanam-tanaman, juga subur dengan tokoh-tokoh penulisan. Jarang kita membaca penulis-penulis yang menggunakan bahasa kampung, bahasa di mana dia dilahir. Saya hanya bertemu dengan bahasa Sik ini dalam karya Datuk Shah-Non. Contohnya pokoh. Pokoh ni orang lain tak cakap, orang Sik je. Di Baling adalah orang sebut juga pokoh. Pokoh ni dibuka dengan paksa atau pecahlah, terpokoh. Juring. Juring tempat lain tak pakai, Prof. Orang Sik pakai juring. Ni juring. Juring ni dia tajam. Duduk di juring. Juke. Ni kalau duduk juke tu gaji jatuh lah. Ni bahasa Cikgu Shah-Non. Menjadi kebanggaan anak Sik negeri kita ada sastrawan Datuk Profesor Emeritus Datuk Shah-Non Ahmad. Di Kedah juga ada sastrawan negara ke-8 Datuk Abdullah Husin, sastrawan negara 13 Datuk Dr. Zurina Hassan. Malah ramai lagi penulis yang berkaliber berasal dari Kedah, termasuk Profesor Emeritus Datuk Dr. Mak Yusuf Hassan sendiri, Datuk A. Rahmat, Datuk Halim R, Dr. Kasim Ahmad, Allahyarham Ustaz Azizi Abdullah, Zainal Rashid Ahmad,
Rizwan Harun, Afrini Adham, Ismail Restu, Jamaluddin D. Ni orang penulis ni suka pakai nama aku ni kan. D itu saya tak tahu. Dan ramai lagi lah barisan penulis cemerlang dalam dunia kepengarangan, bukan saja kerana bakat yang mereka miliki, namun persekitaran yang menyumbang kepada keberhasilan karya-karya yang bermutu itu. Di lapang padi, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pelbagai ramuan flora dan fauna untuk diolah oleh kebijaksanaan mata pena penulis kelahiran Kedah. Hadirin sekalian, Syah Nur Ahmad lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Syah Nur, anak kelahiran Kampung Bangun Dedak, sebuah kampung di Sik, Kedah yang kaya dengan kemiskinan pada ketika itu dan ketika ini pun. Di luar mungkin tidak akan mengenali Bangun Dedak, namun atas jasa Allahyarham mengarang ranjau sepanjang jalan dengan jiwa dan raganya membangkitkan keinginan masyarakat untuk mendalami isu yang diketengahkan. Saya dengar cerita orang tua ranjau sepanjang jalan ini adalah kisah benar yang dinovelkan oleh Cikgu Syah Nur. Kalau dalam novel ranjau sepanjang jalan dipakai nama Lahuma dan Jeha. Kalau orang kampung panggil Tok Dolah Umar. Nama Tok Dolah lah, tapi dia duk buat Umar, panggil Tok Dolah Umar. Jadi dinovelkan nama Lahuma. Tidak dinafikan Cikgu Syah Nur menulis bukan sekadar memenuhi keinginan mengarang, tetapi Cikgu Syah Nur mengarang untuk memberitahu masyarakat, terutamanya pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu tentang kepincangan dalam bidang-bidang sosio-budaya, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Syah Nur menghasilkan karya yang dimulai dengan tema kedesaan hingga akhirnya menampilkan tema yang lebih universal seperti ketidakadilan, penindasan dan penyelewengan. Mungkin ramai yang tidak sedar bahawa daripada pendedahan Allahyarham mengenai kemiskinan petani menerusi novel Ranjau Sepanjang Jalan, itulah yang memberi ilham kepada kerajaan, khususnya Perdana Menteri Allahyarham Tun Abdul Razak Husin, untuk mencetuskan penumbuhan lembaga pertanian muda iaitu MADA di bawah rancangan Malaysia yang kedua yang mengubah hidup masyarakat Benda. Sekarang ni pengusiman Ustaz Tamizi. Di bawah RMK 2, kerajaan membina dua empangan, iaitu empangan muda dan empangan pedu, yang membolehkan penanaman padi dilakukan 2 kali setahun dan hasil padi dibeli oleh Lembaga Padi dan Beras Negara LPN. Sebelum itu petani menanam padi hanya sekali setahun dan dibelenggu dengan hutang turun-temurun mengharapkan pengairan dari air hujan. Kadar kemiskinan petani di Kedah pada masa itu lebih daripada 70%. Mereka berhutang dengan barangan keperluan dan dalam sistem padi kunca, iaitu hutang dibayar hanya setahun sekali, ditolak dengan nilai hasil padi yang menyebabkan kadar bunga dikenakan mencecah 700% daripada kajian Allahyarham Datuk Dr. Afifuddin Haji Omar. Hutang yang bertampuk dengan kadar bunga yang begitu tinggi dikenakan terhadap golongan petani menyebabkan hutang mereka menjadi warisan turun-temurun, tidak dapat dilunaskan dan perakap ini tidak dapat dilepaskan lagi. Daripada pendedahan Allahyarham Cikgu Syah Nur mengenai keperitan hidup Jeha dan Lahuma, kerajaan mengorak langkah membela nasib petani-petani kita sehingga kadar kemiskinan petani pada hari ini selepas 50 tahun ditubuhkan MADA telah berkurang di bawah 1%. Begitu besar jasa Allahyarham Cikgu Syah Nur, tetapi sayangnya Sik berada di luar kawasan MADA. Saya pernah mengungkapkan hal ini di hadapan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kandi ketika beliau berkunjung ke Seri Talun pada 20 hari bulan Jun 2020 yang lalu dan mencadangkan daerah-daerah bendang di luar kawasan MADA termasuk Sik dinaik taraf infrastruktur sama seperti kawasan MADA, dan saya cadangkan projek ini dinamakan MADA Plus. InsyaAllah dalam beberapa tahun akan datang
dengan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan melalui projek jenjang transfer, projek Mada Plus akan dapat direalisasikan. Penulis seperti Syanon Ahmad bukan menulis sekadar sebagai bahan bacaan santai, tetapi sebagai usaha memperjuangkan martabat bangsa dan masyarakat menerusi karya. Import daripada penulisan mereka memberi sumbangan yang besar dalam pembinaan tamadun negara bangsa, termasuk dalam bidang strategik seperti ekonomi dan pendidikan. Setiap orang yang baca karya Shahnon pasti menyimpulkan unggulnya Shahnon ini atau betuahnya Shahnon ini. Tuahnya Shahnon dapat ditelusuri melalui biografi sastrawan negara Shahnon Ahmad, anak nan bertuah. Istimewanya biografi ini kerana ia menggambarkan perjalanan kerohanian dan kejiwaan Shahnon daripada bersifat kekampungan ke persada dunia. Sungguhnya Shahnon Ahmad anak yang bertuah. Kampung Banggul Dedap yang walaupun kaya dengan kemiskinan, tetapi kaya juga dengan kesantunan, kepandaian dan kebijaksanaan. Saya berpandangan amat wajar supaya anugerah sastra negeri diadakan di mulai tahun depan. Saban tahun penulis Kedah semakin bertambah dan kebanyakan karya yang dihasilkan mampu bersaing dengan karya penulis negeri lain. Saya juga melihat banyak kegiatan dan pertandingan penulisan diadakan di Kedah bagi mencungkil bakat-bakat baru. Cuma sekarang ini persaingan dengan tulisan hampir tulisan sampah ni terlalu banyak. Hari-hari kita baca yang sampah masuk ke WhatsApp, masuk ke Facebook, tapi tak tahu dah yang mana patut kita baca, yang mana patut kita bakar saja. Pelbagai usaha sama ada badan bukan kerajaan atau agensi kerajaan berganding bahu menggembling tenaga, mengorban masa, dana untuk membantu melahirkan barisan penulis yang berkaliber pada masa depan. Penulis yang berbakat dan bersungguh-sungguh wajar diberikan melalui anugerah sastra negeri sebagai galakan dan motivasi untuk mereka terus berkarya mencapai mutu yang lebih tinggi dari masa ke semasa. Saya ingin bercerita sikitlah. Teks hak depa tulis ni dah habis. Saya belajar di USM tahun 1994. Datuk Syanon Ahmad ni pengarah Pusat Islam. Beliau juga sebelumnya adalah dekan Fakulti Ilmu Kemanusiaan. Pengarah Pusat Islam ni biasanya menjadi penasihat Persatuan Mahasiswa Islam. Saya jadi Setiausaha Agung 2 kali. Dengan kebijaksanaan orang tua-tua lah. Cikgu Syanon ni tempat rujuk lah. Budak-budak kalau ada hal-hal selalu pergi berjumpa Datuk Syanon. Oleh kerana pada masa itu gerakan mahasiswa juga terpengaruh ataupun adalah rantaian daripada gerakan politik masa. Jadi pertembungan di kampus juga panas antara PAS, UMNO, Barisan Nasional lah, kumpulan aliran kiri. Di USM ni pada satu ketika adalah di Malaysia sampai sekarang ni pun masih lagi tokoh-tokoh sosialis itu berkampung di situ kerana di sana ada Fakulti Ilmu Kemanusiaan dan Fakulti Sains Sosial. Di sanalah dikembangkan pengajian ilmu-ilmu tentang haluan kiri. Ramai pensyarah saya ni berhaluan kiri, alhamdulillah saya kanan. Bila bertembung dalam gerakan mahasiswa, kami rujuk pada Datuk Syanon lah. Jadi pemilihan dalam Persatuan Mahasiswa Islam ni dibuat secara syura. Syuranya Cikgu Syanon lah pilih. Jadi dia pilih lah jadi presiden, kadang PAH, kadang ABIM. ABIM mewakili satu gerakan Anwar Ibrahim dalam kampus. Masa tu dia pakai ABIM lah. Di kampus dinama PKPIM. Bertemu macam ni lah. Grup asasi ke aspirasi kan dulu banyaklah, tapi namanya blame. Di USM pun ada nama.
Jadi saya selalulah berhubung dengan Datuk Syanon sebagai Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Islam untuk memohon pandangan dan nasihat orang tua-tua bagi meredakan ketegangan pertembungan aliran dalam kampus. Satu hari kampung saya tu pecah qaryah. Dulu kampung saya tu qaryah betul 5. Bila pecah qaryah nak buat masjid, satu hari Jumaat saya kata nak try kutip derma kat Cikgu Syanon, dia nak boleh bagilah. Masa tu masjid kami ni, kampung saya ni pas kuat, jadi tak mau duit kerjaan pada masa tu lah. Lah ni dia pun mau hari-hari minta nak buat masjid, nak kutip derma, tak mau, duit kerjaan tak mau. Kalau mau pun saya rasa kerjaan tak mau bagi pasal pas kuat. Jadi kutip derma. Adalah orang kampung tua-tua jalan sampai Kuala Lumpur, kutip derma buat masjid. Tuan-tuan naik flat, naik lift, dia tinggal kasut di bawah. Dia kata aku gaya tak boleh pijak, dia kata tak kena tanah. Naik kutip derma dia atas, orang tanya, Pak Cik, mana kasut? Tapi orang Kuala Lumpur tanya selipar lah. Kasut duduk bawah cik. Pak Long tak boleh pijak, dia kata gaya. Ramai orang kampung pada masa itu pergi kutip derma. Jadilah masjid Sungai Pau tu sampai lah ni. Tok imam pertama dia pak saya. Jadi saya pun duk angan-angan nak tolong samalah. Orang pertama saya pergi kutip derma ni Datuk Syanon Ahmad. Pasal istimewa saya dengan Tok Syanon ni, kami cakap bahasa kampung. Kalau di USM tu cakap ulu ni orang tak reti. Dengan Datuk Syanon saja saya boleh pergi cakap lagu tu. Satu hari Jumaat dia duduk sila tu, saya pergi sila depan dia. Dia kata, buat apa? Tak nak kutip derma ke cikgu? Buat apa? Tak nak buat masjid. Di mana masjid? Kampung saya. Tu nak minta kat siapa? Minta kat cikgu lah. Dia tamu klik pergi tulis apa di kertas tu, buat mari sini jumpa Ustaz Yusuf Rahim, dia pengarah Ustaz Islam. So dia tepek di pawai. Ni cakap bahasa kampung lah. Bahasa Zainal lah ni. So dia tepek di pawai, tak di pintu masjid. Minggu depan kita lancar, dia kata. Saya pun balik print lah. Masa tu printer komputer ni pun kurang lagi di universiti pun. Duk patuk lagi. Adalah printer cari, print 7-8 pin. Tipun saya khabar tau. Dia pun nak cerita juga. Datuk Syanon Ahmad tolong lancar derma Masjid Sungai Pau di Masjid Al-Malik Khalid di USM, dapat RM1,436. Dia kata aku tak beri lagi, mau pergi di rumah. Aku tahu duit, dia kata. Dia nak suruh saya pergi rumah dia di nombor 1 Cangkat Minden. Menteri Besar sibuk aku tu lah, nak abang kat tuan-tuan. Telefon tak berhenti, nak sembang tak boleh. Mugi rumah aku lah, nombor 1 Cangkat Minden, Minden Heights di Gelugong. Saya akan boleh mawar, saya pergi esok cari derma buat masjid. Saya tidaklah mengharapkan dia derma ribu-ribu ke, juta-juta ke. Saya nak berkesempatan untuk berdamping dengan seorang tokoh, lagi satu seorang bagi dia orang syed. Pergi sembang rumah. Saya tak ingatlah dia bagi berapa derma, tapi dia bagilah. Lepas pada tu saya selalulah pergi rumah dia, tak ada duit sesak pergi so. Sesak. Mari apa dia dah. Minyak duit sikit aku. Buat apa duit? Nak makan lah. Tak ada duit? Tak ada. Mari ya. Bagi, dia bagi. Lalu dia pergi butang lah. Pinjam, tapi tak bisa bayar pun. Dia tak usah duk bayar lah sekupan luar tu. Sampailah dia menyertai politik, balik bertani di SIP. Jadi saya dah kenal lama. Jadi dalam perbualan, perbincangan yang agak panjang lah. Taklah sepanjang orang lain kot. Saya dan jadi student dia saja. Jadi murid dengan guru. Bukanlah boleh berkawan sangat. Cara murid lah. Sehingga dia menyertai politik, kita pun tolong dia di SIP ni agak lama sampai 99 sampai
2004. Adalah beberapa peristiwa yang menjadi sejarah hidup bagi saya. Antaranya dia dituduh nak letak jawatan kerana sakit. Saya susah hati. Macam mana nak buat kalau letak jawatan kena pilih raya kecil. Saya pun duk pergi rumah dia, duk pujuk-pujuk, dia kata tak apa, nusi tulis lah. Saya takkan letak jawatan, dia kata. Ni cuma mainan, saya pun duk karang. Tulis depan dia. Tulis saja lah, tak guna. Kena hantar kat surat kebak. Kita ni semangat kerja. Balik tulis lah. 3 pagi baru siap. Pukul 3 pagi. Saya kata, siapa nak sign ni? Biasa dulu press statement ni biasa sign. Lalu ni orang tak sign pun. Saya ni ada kebolehan. Saya boleh meniru tanda tangan Syah Ahmad. Ni pecah lubang ni. Ni cerita lama kan lah, Abang Apilah. Wartawan pun heran. Pasal apa Cikgu Shah Non boleh buat kenyataan media, fake kat media pukul 3 pagi. Itulah dia saya silap. Sains sebiji lah. Tak ada cacat apa. Cuma wartawan heran, takkan Cikgu Shah Non fake 3 pagi. Esok ni pakat pergi rumah dia cakap minen, dia pun panggil saya pergi lah. Wartawan tanya, cikgu kau buat kenyataan akhbar tu? Dia kata, saya tak berhasrat untuk meletak jawatan. Kenyataan akhbar tu ditulis oleh pegawai saya ni lah, anak murid saya ni. Dia kata, cikgu kau sign? Dia kata, sign tu sign saya tapi bukan saya. Sign Cikgu Shah Non ya. Ni sign dia. Saya dah lama tak jumpa. Ini buku yang terakhir dikirim oleh cikgu kepada saya tahun 2014. Ini lama tak jumpa, dia rindu. Dia hantar buku ni, sign 23 bulan 4 2014. Perjalananku sejauh ini. Hani galak sikit lah. Kalau terkenang-kenang rasa nak teriak. Pasal dia sakit Amsenia gravis. Amsenia gravis ni saya pernah menguruskan pembiayaan bil-bil rawatan dia. Amsenia gravis ni satu dalam sejuta. Rujukan dia kena jurnal-jurnal perubatan dari US. Susah sikit lah. Jadi dia terpaksa pergi hospital swasta. Sebagai ahli parlimen, kerajaan tak bayar bil hospital swasta. Saya kumpul-kumpul bil tu ratus-ratus ribu. Saya kata kalau tak claim, rugi cikgu. Dia tak claim tak dapat. Kita try dulu. Kita cuba. Dapat mana tahu. Saya urus pergi parlimen, pergi ulang mai. Alhamdulillah bayar sikit dah. Tapi tak semua. Bayar jugalah untuk biayai perubatan Cikgu Shah Non. Lepas pada tu, lepas dia berhenti pada politik, dia pun selalu duduk menasihat saya juga. Telefon, kadang kita telefon. Saya boleh hafal telefon dia sampai lah ni. Di rumah tu tak ada orang, tuan-tuan tak payah ambil lah. Dia meninggal di Bangi, rumah anak. Anak dia ada nama Sanusi. Ada. Salah seorang Dr. Suhaimi tu buat PhD di Perancis dan mengajar di fakulti pengurusan di USM. Ini baik jugalah dengan saya. Anak dia yang saya tak pernah jumpa, yang perempuan tu. Tak pernah jumpa. Arkitek yang desain rumah di pinggir Bekasi ni lah. Saya kalau jumpa pun mungkin saya tak kenal. Isteri dia Mak Wan saya kenal. Baiklah juga. Orang tua-tua lah. Dia memberi sedikit kepada saya. Saya pun biasa menulis juga, Prof. Tulis secerpen tentang kehidupan, tapi tak pernah dicetak. Saya buh dalam Facebook, hantar pergi kat kawan dia. Dia kata ada gaya Shah Non Ahmad. Ada gaya saja. Saya insya-Allah kalau boleh saya akan cubalah untuk dia membukukan. Ada 22 chapter daripada saya budak-budak hidup di SIG ni. Sampailah tak sampai jadi MBA lagi, sampai saya masuk universiti. Kalau sama sampai MBA ni mungkin tebal buku tu. Ada pengaruh dia bahasa
bahasa-bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa persuratan. Yang saya sebut tadi pokah tu, saya tak tahu lah Dewan Bahasa ni dah diterima pakai atau tidak, tapi pokah ni kalau tuan-tuan belah buluh atau belah lemang, letak parang, tarik dengan tangan tu pokah, atau belah derian pokah, buka dengan paksa. Kalau pintu belah dengan lembu ke apa, terpokah juga. Tapi dia terkunci. Tapi kalau dia tak kunci, dibelah, dia tak kira pokah. Itu tinggi. Tinggi. Dia hebat. Jadi tuan-tuan semua ada pengalaman, atas pengalaman dan masa yang Allah beri. Sedikitlah saya berdamping dengan Cikgu Syahno Ahmad. Dia ni saya ibaratkan lemas dan tenggelam dalam dunia realiti dia. Dia angkat semua perjalanan hidup dia menjadi karya. Saya baca satu pengalaman dia tentang nak perubat budak-budak kena sengat ikan keli. Ini real tuan-tuan, walaupun nampak macam kotak lah, tapi ini real. Ubat kena sengat ikan keli ialah tak kalap budak-budak. Dan dia tulis dan mengangkatnya sebagai satu karya dalam buku dia. Dan orang dulu buat sungguh. Ligan budak-budak kalau kena sengat ikan keli kan, nak ambil tak kalap tu pun. Cerita yang betul. Ayah dia daripada Sumatera naik perahu mari ke Melaya ni, kerja pusmen, juga kerja jurukok, kahwin dengan bonda dia. Abang dia, salah seorang abang dia, Datuk Noh Ahmad ni pernah jadi ketua siasatan jenayah polis Kedah. Jadi dulu Haji Noh ni pun bertanding juga semangat 46. Jadi orang nak panggil dia ceramah tu panggil ketua penjenayah Kedah. Oleh dia siasatan jenayah. Jadi Sik ni lebih pahal gitu lah, Prof. Dia Kedah ikut dan saja. Saya ucap terima kasihlah kepada penganjur pada pagi ini, dengan harapan pertemuan ini dapat jadi titik mula kita mengangkat semulalah. Sebenarnya Datuk Syahno Ahmad tak perlu diangkat pun, dia sudah berada dalam kelas yang tersendiri, bukan peringkat nasional lagi lah, dia sudah jadi satu ikon di peringkat dunia. Banyak karyanya diterjemahkan. Saya tak pasti bahasa ni dia kalau diterjemah ke Perancis, ke Inggeris tu dia pakai istilah apa, tetapi begitu tinggi karyanya yang hidup, karena semua karya Datuk Syahno Ahmad adalah tentang kehidupan yang real, yang dinaskahkan menjadi novel dan cerpen. Kita berasa betul lah untuk dapat seorang penulis lahir di Sik, membesar di Sik dan membawa Sik ke seluruh dunia. Saya harap orang Sik lepas ni pun memasang cita-cita untuk membawa lah Sik, daerah kita ni, ke pesada dunia seperti yang telah ditunjukkan contohnya oleh Yang Bahagia Profesor Emeritus Datuk Syahno Ahmad. Yang akhir sekali, saya dipanggil untuk melancarkan ini sebuah karya Profesor Datuk dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Saya melancarkan buku biografi sastrawan negara Syahno Ahmad, Anak Nan Bertuah, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.